Hai guys, kita akan teruskan perkongsian kita dalam video kali ini tentang penggunaan rubrik dalam pemarkahan. Pada video yang lepas, saya telah pun berkongsi kaedah pembinaan rubrik dan penggunaan rubrik bagi jawapan pelajar di dalam bentuk laporan, tugasan individu dan tugasan berkumpulan. Bagi sesi video kali ini, saya akan berkongsi penggunaan rubrik yang telah saya gunakan bagi menanda ujian 1 dalam pelaksanaan kuliah semester ini. Untuk rekod, saya berjaya menyempurnakan proses menanda 64 skrip jawapan dalam tempoh masa 2 jam. Jom saya kongsikan bagaimana saya melakukannya. Pada semester ini, saya mengajar BDA 30603 Pemindahan Haba yang melibatkan 64 orang pelajar dan kami telah melaksanakan ujian 1 pada tarikh 16 hari bulan Mei 2020. Seperti yang anda dapat lihat, berikut adalah perincian pelaksanaan ujian 1. Ujian 1 ini dilakukan dalam tempoh masa 2 jam iaitu daripada pukul 2 hingga pukul 4 petang. Dan arahan telah diberikan dengan jelas bagi pelajar menyempurnakan proses menjawab dan juga proses penghantaran. Dalam pelaksanaan ujian kali ini, kami menggunakan PDF file yang mengandungi maklumat soalan ujian untuk dimuat turun oleh pelajar, kemudiannya menjawab di atas helaian masing-masing sebelum mereka perlu mengambil gambar dan memuat naik jawapan mereka ke dalam Google Classroom. Jom kita lihat perincian rubrik yang telah saya bina. Ujian 1 yang telah dilaksanakan membawa markah penuh sejumlah 30 markah dan mempunyai beberapa soalan iaitu 3 soalan utama, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 dan beberapa lagi soalan-soalan kecil. Bagi memudahkan proses penandaan, saya mengemaskini maklumat-maklumat tambahan di dalam pembinaan rubrik. Seperti contoh soalan 1, saya meletakkan soalan 1 di dalam bahagian description beserta jawapan penuh bagi soalan 1. Suka saya ingatkan, perkongsian skema jawapan perlu dielakkan sebelum pelajar mengambil penilaian yang ingin diberikan. Ini kerana rubrik yang dibina boleh diakses oleh pelajar semasa mereka menduduki penilaian tersebut. Di dalam soalan 1, markah penuh yang diberikan adalah 1 markah dan saya menetapkan markah 1 untuk jawapan yang lengkap, markah 2 untuk jawapan yang tidak lengkap dan markah 0 untuk jawapan salah. Begitu juga soalan 1B dan soalan 1C. Soalan 1D melibatkan penggunaan rumus matematik dan jalan kerja pengiraan. Bagi menggunakan rubrik, saya perlu merangka potensi jawapan yang boleh diberikan oleh pelajar bagi memastikan rubrik yang dihasilkan cukup ringkas dan memudahkan proses penandaan. Seperti contoh, markah penuh bagi jawapan 1D adalah berjumlah 3 markah dan saya menetapkan kriteria untuk 3 markah adalah jawapan tetap dengan jawapan akhir pelajar adalah betul, jalan kerja adalah betul dan rumus asas adalah betul. Dan sekiranya jawapan akhir salah, namun jalan kerja yang diberikan oleh pelajar betul dan rumus asas diberikan oleh pelajar juga betul, pelajar layak untuk mendapat 2 markah dan tahap yang seterusnya adalah jawapan kurang tepat yang melibatkan jawapan akhir yang salah, jalan kerja yang salah, namun penggunaan rumus asas yang betul. Bagi mana-mana pelajar yang tidak mendapat markah, jawapan yang diberikan adalah pada tahap jawapan salah.
Corak yang sama juga diaplikasikan untuk soalan 1E yang telah dibina. Soalan 1E melibatkan markah penuh 4 markah dan melibatkan beberapa jalan kerja yang perlu dilakukan oleh pelajar. Berbeza dengan soalan sebelum ini, soalan 1E tidak mempunyai markah pada tahap 2 untuk diberikan kepada pelajar. Ini bergantung sepenuhnya kepada jalan kerja matematik melalui skema pemarkahan yang telah dibina. Berdasarkan jalan kerja matematik, pelajar boleh mendapat nilai Q convection yang betul, Q radiation yang betul dan jumlah akhir yang betul untuk mendapat 4 markah. Manakala, sekiranya Q convection yang diperolehi adalah betul dan Q radiation adalah betul dan jumlah akhir adalah salah, pelajar layak mendapat 3 markah. Seterusnya, untuk mendapat 1 markah, rumus asas yang digunakan oleh pelajar betul dan salah satu daripada nilai Q convection atau Q radiation yang diperolehi oleh pelajar adalah salah. Dan begitu juga seterusnya. Jika dilihat kepada bentuk rubrik yang dibina, perancangan yang teliti perlu dilakukan bagi mengolah soalan yang diberikan kepada para pelajar. Saya nasihatkan soalan-soalan yang diberikan haruslah berbentuk konstruktif, di mana setiap peringkat penyelesaian soalan ditanya secara spesifik kepada pelajar bagi memudahkan agihan markah. Seterusnya, pembinaan rubrik seperti contoh yang diberikan dalam soalan ini. Itulah dia rubrik yang telah digunakan yang dapat membantu saya menyemak dan menanda 64 skrip jawapan pelajar dalam tempoh masa 2 jam. Sekarang saya akan tunjukkan persekitaran bagi proses menanda. Seperti yang anda lihat, pelajar dikehendaki menghantar jawapan akhir dalam bentuk PDF mahupun JPEG atau mana-mana format bagi picture. Dalam kes ini, Abdul Syukur bin Abu Kasim menghantar jawapan dalam bentuk PDF dan semakan ke atas jawapan dibuat selari dengan rubrik yang berada di sebelah kanan. So, bagi soalan Q1A, jawapan yang diberikan oleh pelajar lengkap dan memenuhi kriteria sepenuhnya dan markah yang diberikan adalah 1. Begitu juga soalan 1B dan begitu juga soalan 1C. Pelajar ini mendapat markah penuh iaitu 30/30 dengan keupayaannya memenuhi semua keperluan skema jawapan yang disediakan. Contoh lain yang boleh saya kongsikan adalah Abu Laif Solihin. Pelajar ini menghantar 3 gambar yang berbeza kepada 3 soalan yang dikemukakan dalam ujian yang diberikan. Untuk mengakses jawapan-jawapan yang diberikan dalam fail yang berbeza, anda boleh memilih mana-mana fail yang diberikan oleh pelajar di bahagian ini. Kemudian, anda boleh teruskan proses pemarkahan. Seperti yang ditunjukkan di dalam video ini, setelah anda selesai proses pendanaan, anda boleh klik pada return untuk memulangkan jawapan berserta markah yang telah diberikan kepada pelajar. Dan sekiranya anda mempunyai private comments ataupun pesanan yang anda ingin tinggalkan kepada para pelajar, anda boleh tinggalkan pesanan di bahagian private comment di sini dan klik post. Sekiranya
ada perubahan markah yang perlu dilakukan, anda hanya perlu memilih markah yang sesuai untuk dikemas kini, kemudian klik return untuk memulangkan jawapan kepada pelajar. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya harap perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Selamat mencuba, selamat maju jaya, selamat menanda.